Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pertama-tama kali marilah kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia kita masih lagi hidup dalam lingkungan iman Islam dan ihsan. Dan sama-sama kita sentiasa bertaubat kepada Allah Ta'ala akan segala dosa yang telah kita lakukan sama ada kita sedar ataupun tidak. Dan sama-sama kita bermohon pada Allah Ta'ala supaya ia menetapkan kita di atas jalan yang lurus. Pada kali ini saya ingin membuat sedikit penjelasan dalam masa yang singkat dengan bahasa yang mudah. Apakah yang dimaksudkan dengan kalimah kafir? Dan saya akan membuat penjelasan dari sudut agama dan juga dari sudut realiti kehidupan kita di Malaysia. Saya tidak bertujuan membuat reaction ini untuk mencela sesiapa atau merendahkan sesiapa atau menghina sesiapa. Tidak sekali-kali ditujukan kepada siapa pun secara khusus. Baik. Apakah yang dimaksudkan dengan kafir? Kafir adalah perkataan Arab yang tersebut dalam banyak ayat di dalam Al-Quran. Untuk itu, saya ambil satu daripada ayat Al-Quran yang menunjukkan, yang ada menyatakan dengan kalimah kafir. Iaitu surah Al-Baqarah ayat 6 dan 7. Ya. Ia berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Maksudnya sesungguhnya orang-orang kafir sama sahaja kepada mereka sama ada engkau beri amaran kepadanya atau engkau tidak beri amaran, mereka tidak akan beriman. Dengan sebab keingkaran mereka, Allah memeterikan hati mereka serta pendengaran mereka dan penglihatan mereka ada penutup. Dan bagi mereka disediakan azab yang amat besar. Ya. Jadi ayat ini mengatakan bahawa orang kafir itu iaitu orang yang tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Atau dengan secara ringkasnya, orang kafir adalah orang bukan Islam. Ya. Dan kafir itu membawa maksud ditutup. Ya, ditutup ataupun tertutup, tertutup daripada hidayah Islam kerana Allah Ta'ala menutup pendengaran mereka, hati mereka, penglihatan mereka akan untuk memahami kebesaran Islam, kebenaran Islam. Jadi mereka disediakan azab yang besar. Jadi maknanya secara umum, secara mudah, kafir ini adalah satu istilah di dalam Quran yang Allah Ta'ala sendiri sebutkan, yang menunjukkan maksud orang bukan Islam. Jadi kalau dalam bahasa mudah, bahasa moden, kita sebut non-Muslim. Dalam bahasa Inggerisnya, bahasa antarabangsanya non-Muslim ataupun orang yang tidak beragama Islam. Baik. Apakah pula hukumnya jikalau kita menolak perkataan kafir ini? Ya. Sama ada secara peribadi atau untuk menjaga sensitiviti kaum di Malaysia. Apabila kita menolak perkataan kafir ini ataupun kita tegah keluarga kita ataupun kita tegah diri kita untuk menyebut perkataan kafir, maka secara langsung kita telah menolak Al-Quran, menolak perintah Allah, menolak firman Allah. Ya, kerana perkataan kafir ini Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran. Ya. Seperti mana surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah, wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir. Ya, ini maksudnya Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk berkata kepada orang bukan Islam. Apa yang diperkatakan, kita boleh rujuklah seterusnya. Tapi fokus saya adalah untuk menjelaskan
Ya, boleh atau tidak kita menolak perkataan kafir. Jadi secara umumnya jawapan yang mudah, kita tidak boleh sekali-kali menolak perkataan kafir, ataupun kita tegah anak-anak kita daripada berkata perkataan kafir. Bahkan jikalau kita menolak perkataan kafir atau menegah anak-anak kita daripada berbuat perkataan kafir semata-mata untuk menjaga hati orang bukan Islam, ia tidak boleh, tidak wajar sama sekali. Ya. Kerana apa? Kerana seperti mana yang saya katakan tadi, ia adalah istilah Islam. Ia terdapat di dalam Al-Quran. Ya. Walau macam mana pun kita tetap akan membaca Al-Quran. Bahkan di dalam takbir hari raya pun disebut Al-Kafirun. Apakah wajar kalau kita kata kita menolak perkataan kafir ini semata-mata untuk menjaga sensitiviti berbilang kaum di Malaysia? Pada saya tidak boleh. Tidak boleh kita tinggalkan. Kerana apa? Orang bukan Islam di Malaysia haruslah mengetahui, haruslah memahami bahawa perkataan kafir itu adalah semata-mata perkataan untuk membezakan antara orang Islam dan orang bukan Islam, antara orang beriman dan tidak beriman kepada Allah. Jadi orang-orang bukan Islam di Malaysia tidak wajar untuk berasa hati, ataupun untuk berkecil hati, ataupun untuk terasa hati, ataupun untuk terasa dihina apabila orang Islam membaca Quran kemudian tersebut perkataan Al-Kafirun. Kerana Al-Quran ini adalah kitab suci orang Islam dan kita beriman kepadanya. Di dalamnya ada tersebut perkataan kafirun. Jadi orang bukan Islam di Malaysia sewajarnya memahami, ya, jika dia terdengar orang Islam membaca Al-Quran, qul ya ayyuhal kafirun, ya, hendaklah mereka faham itu adalah akidah orang Islam dan tidak ada kena-mengena untuk mereka merasa terkecil hati. Sama juga dengan orang Islam. Ya. Jikalau orang Kristian mengatakan kepada orang Islam, orang bukan Kristian adalah domba-domba yang sesat. Ya. Jikalau pada pribadi saya tidak akan berkecil hati. Kerana mereka membaca kitab suci mereka, kitab kepercayaan mereka. Ya. Pada mereka, orang bukan Kristian adalah domba-domba yang sesat ataupun biri-biri yang tersesat jalan. Jadi terpulanglah pada mereka. Terpulang pada mereka. Kita tidak boleh menegah, kamu tidak boleh bercakap domba-domba yang sesat ini kepada orang bukan Kristian. Kita tidak boleh bercakap begitu. Biarkan mereka. Sama juga kalau orang Kristian kata, hey non-Kristian. Ya, non-Kristian. Pada saya tak ada masalah. Saya akan ibarat kata buat tak tahu je lah. Jadi hendaklah difaham akan hakikat ini supaya kita tidak berada di dalam kekeliruan, supaya kita tidak berada di dalam persengketaan, terutama di dalam kehidupan kita di Malaysia, di mana masyarakatnya adalah masyarakat majmuk. Ya. Fahami agama masing-masing. Orang Islam memahami agama Kristian atau agama Hindu atau agama Buddha, dan orang Hindu, Kristian, Buddha memahami akan Islam. Jadi tidak ada masalah, tidak ada sebab untuk kita berkecil hati. Maka hendaklah difaham hakikat ini. Ya. Bagi orang Islam, wajib ia beriman apa sahaja perkataan yang terdapat di dalam Al-Quran, kerana ia adalah firman Allah. Perkataan Allah. Allah yang menyebutkan, tiada hak bagi kita untuk menolak. Cuma kita orang Islam jangan menyalahgunakan perkataan kafir itu. Dengan arti kata yang lain, jangan kita berkalam atau berkata kepada orang bukan Islam itu dengan nada yang menunjukkan kebencian
atau nada yang menunjukkan memperlecehkan ataupun merendah-rendahkan. Seperti contohnya, kamu tidak tahukah wahai kafir, laknatullah alaih. Itu tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Kerana dengan nada itu kita telah memperleceh atau merendah-rendahkan penganut agama lain. Bahkan sebaik-baiknya kita tidak memanggil orang-orang bukan Islam tu dengan perkataan kafir, hai kafir, ataupun hai kafir acong. Mari sini. Jangan sekali-kali kita sebut begitu. Ya. Jadi kita menyebut hanya atas kitab suci kita, atas kepercayaan kita. Bukan kita menyebut itu kita tujukan kepada seseorang secara khusus. Jadi sama-sama kita faham. Orang bukan Islam hendaklah memahami Islam, dan orang Islam hendaklah memahami orang bukan Islam. Ya. Kita memahami itulah itikat mereka, itulah apa yang dikatakan oleh kitab suci mereka, terpulang kepada mereka. Ya. Jadi sama juga orang bukan Islam tidak boleh ataupun jangan sekali-kali melakukan ataupun berkata dengan nada yang memperlecehkan Islam, dengan nada yang memperkecil-kecilkan orang Islam. Dengan kata lain, kita bertolak ansur ataupun kita saling faham memahami. Jadi sekian dulu, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.